jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita kuat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekalian, ayat yang kita ambil pagi ini sambungan daripada yang kita baca pagi semalam. Dan Allah Ta'ala menyebut wa iza husyiran nas. Manusia di akhirat besok ni dia bukan nak pergi, bukan kita nak pergi, tapi kita dihambat, kita dihalau, kita dikumpulkan. Kalau ikut memang semua orang tak nak pergi, terutama orang yang kafir. Orang kafir ni kalau boleh macam nak bawa tali gantung, dia pegang, dia tak nak pergi. Ya, begitulah keadaan di padang mahsyar. Orang kafir ni bila dia halau ke tempat himpunan neraka ataupun tempat pada mahsyar tu, masing-masing bertempik tak nak pergi, tapi mereka tu dihalau. Allah sebut wa iza husyiran nas, bila manusia dihalau, dihimpun di pada mahsyar, kanu lahum a'da'a. Masa tu dia jadi musuh, dia jadi bermusuh-musuhan. Kepada siapa? Kepada yang disembah atas dunia. Ya. Kawan-kawan yang duk ajak dia supaya berzina, kawan-kawan duk ajak dia supaya sembah berhala, kawan-kawan ini yang duk pujuk dia, ini jadi musuh di akhirat. Ya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, lalu dia dengan sembahan dia tu dia mendosakan penyembahan, dia tak mengaku. Di akhirat besok dia kata saya tidak, saya ni saya dipengaruhi, saya orang pujuk, saya orang macam-macam. Nak menafikan bahawa apa yang dia buat. Padahal atas dunia dulu dia berhujah, berkekal pada ayat berikutnya. Allah sebut wa izatul ayatuna bayyinatin. Bila dibacakan pada mereka keterangan ayat Quran yang jelas dan nyata, dikata pada dia qala allazina kafaru lil haqq. Orang yang tak beriman ni yang berkata dengan terhadap kebenaran Al-Quran Karim, lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Dia kata ini sihir. Ya, yang dibaca oleh Muhammad ni jampi mentera sihir. Ya, sebab dia tahu Nabi Muhammad ni, Nabi ni dia tak erti baca, tak erti menulis. Tujuan Allah Ta'ala, kata syair Ramadan, tujuan Allah Ta'ala pilih Nabi yang tak erti baca ni supaya manusia tahu bahawa Quran tu bukan rekaan dia. Kalau Nabi ni erti baca, dia baca 560 buah buku, dia karang satu buku. Macam sekarang lah, hebat-hebat manusia dia baca 560 buku, diciptakan satu buku. Tapi kalau Nabi ni dia tak erti baca, dia tak erti menulis. Jadi yang diturun tu betul-betul wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka kenal Nabi ni, sebab Nabi ni bukan lahir terus jadi Nabi. 40 tahun kemudian baru jadi Rasul. 40 tahun bergaul dengan masyarakat, hidup sana kemari, berkahwin, kenal sungguh-sungguh. Macam kita duduk satu kampung 40 tahun kampung tu. Kita kenal anak dia, kenal keluarga dia, mak dia siapa, kenal semua. Jadi Quraisy masa tu, masa Mekah tu bukan ramai. Dia kenal. Dan dia tahu Nabi Muhammad ni seorang yang bagus. Sebelum Nabi jadi Rasul, mereka panggil Muhammad ni Al-Amin. Orang yang paling jujur, yang paling amanah, yang boleh dipercaya, yang paling setia, yang paling akhlak baik. Semua mereka tahu. Tapi bila Nabi bawa baca Quran, dia kata haza sihrun mubin. Ini sihir. Ya, tidak lain tidak bukan, ini sihir yang nyata. Am yaqulu naftara. Ya, bukankah mereka tuduh itu saja, kata Allah. Ya, bahkan mereka menganggap Nabi Muhammad SAW tu mereka-reka Al-Quranul Karim. Ya, mereka-reka ini ayat yang awak reka-reka ni, ya, untuk mimpi gitu, cerita ni macam cerita ajaran sesat lah. Ya, duk mengantuk. Kul iniftaraituhu fala tamlikuna li min wasya. Kalau aku reka Quran ni, kata Nabi, kalau apa aku nak jawab depan Allah Taala. Ya, sebab tu Nabi ni bila ada ayat Quran turun, ayat tu tegur Nabi. Ayat Quran tu tegur Nabi. Allah tegur Nabi macam abasa wa tawalla anja. Allah tegur Nabi. Nabi beritahu, Nabi kena sampai. Kalau kena kita Allah tegur, tak usah beritahu lah orang lain. Tak ada siapa tahu ayat Quran ni, Nabi je. Tapi Nabi beritahu. Lepas ayat Quran turun, ayat pertama turun, Iqra. Lepas tu Quran lama tak turun. Ya.
Sampai Quraisy kata, ya Muhammad, Tuhan kamu lupa kamu dekat. Duk pergi-pergi. Ya. Jadi kata Nabi, fala tamlikuna li min Allah, aku tidak ada kuasa apa-apa depan Allah Subhanahu wa taala akhirat. Huwa a'lam ma tufiduna fihi, dan Allah Taala lebih mengetahui tuduhan-tuduhan kamu yang tidak berasas ni. Kafa bihi syahidan baini wa bainakum, cukuplah Allah jadi saksi antara aku dengan kamu. Tak usah hujah lah, kau hujah macam mana pun kamu tak percaya. Wal Ghafur Rahim, cuma aku nak beritahu kamu bahawa Allah Taala Wal Ghafur, dia Maha Pengampun. Ya, dia Maha Pengampun. Ar-Rahim, dan dia Maha Pengasihani. Ya, dia Maha Pengampun. Kadang-kadang kalau tengok apa yang Quraisy buat para nabi, ya, para sahabat Nabi tu, ya, sepatut bala turun dah. Kalau umat dululah sedang tu dibuat tu, bala turun dah. Macam kita sekarang lah, kaum Nabi Lut tu melakukan lewat, bala turun. Zaman kita ni iklan buat maksiat, iklan ambil gambar, cerita lewat cerita tu. Kalau kita ni umat dulu, lama dah Allah laknat, hancur kita ni. Tapi oleh kerana umat Nabi Muhammad SAW ni, Allah Maha Pengampun. Allah sebut dialah Maha Pengampun dan dia Ar-Rahim, Maha Pemurah. Qul ma kuntu bid'am minar rusuli ma adri ma yuf'al bi wala bikum. Katakanlah, kata Nabi, bukanlah aku seorang rasul pembawa agama yang bid'an, agama yang mereka-reka, agama-agama yang direka-reka. Wa ma adri ma yuf'alu bi, bahkan aku nak beritahu kamu, aku ni tak tahu apa yang Allah sedang rancang untuk aku. Tu kita tahu Nabi Muhammad ni dia bukan tahu perkara gaib. Perkara gaib ni Allah yang tahu. Ya. Aku tak tahu apa yang Allah Ta'ala akan lakukan pada wala bikum, dan tak kamu. Tak tahu. Ya. Orang mari tanya, ya Muhammad, bila kiamat? Jibril mari jumpa Nabi. Tanya Nabi, ya Muhammad, bila kiamat? Nabi kata, orang yang tanya lebih tahu daripada orang kena tanya. Ya. Jibril lebih tahu. Cuma bila Jibril tanya, kalau macam tu apa tanda-tanda kiamat? Nabi boleh beritahu, tanda beritahu. Bila nak kiamat, Nabi tak boleh beritahu. Ya, sebab perkara gaib dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. In attabi'u illa ma yuha, bahkan aku ni hanya mengikut apa yang Allah wahyukan pada aku. Ya, wa ma ana illa nazir, aku ni tidak lain tidak bukan nazirun mubin. Nazir, pemberi amaran. Kalau kamu durhaka, Allah balas neraka, Allah seksa, Allah azabkan kamu. Itu nazir. Nazir ni kadang-kadang kita kena takutkan. Allah Ta'ala beri peringatan, amaran, tujuannya untuk menakutkan manusia. Ya, takut dengan azab akhirat. Kita ni kalau Allah beritahu semayang ni sunat je, rasa tak ada orang semayang. Ya, kalau judi tu makruh je, nak tutup imam judi. Betul? Kalau judi tu makruh je lah. Ya. Allah Rabbi. Ya. Habis makruh biasa je lah kan. Nabi kata, ana nazirun, aku ni peringatan. Macam signboard sepanjang jalan, signboard tu peringatan. Peringatan, depan ni 110 km, depan ni jalan bengkak-bengkok, depan ni ada lembu melintah. Tu peringatan. Hidup kita ni sepanjang masa kena ada orang peringatkan kita. Ya, sebab tu kena khutbah seminggu sekali. Orang lelaki-lelaki wajib dengar. Seminggu sekali kena dengar. Jahat malah macam mana pun, seminggu sekali kena dengar nasihat, kena dengar tazkirah, kena khutbah. Ya. Kenapa suami saja? Kerana suami nanti kena beritahu isteri. Balik pada sembahyang Jumaat, beritahu isteri apa kandungan khutbah tadi. Tapi jarang pun beritahu. Balik-balik isteri tanya, khutbah apa tadi? Entah, aku pun tertidur sekali. Dia pun tidur juga waktu khutbah. Ya. Mubin, nazir yang jelas nyata. Qul ara'aytum in kana min indillah. Katakanlah ya Muhammad, apa pendapat kamu in kana min indillahi wa kafartum bih, sesuatu daripada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala jelaskan, tiba-tiba kamu ingkar. Macam mana esok? Quran ni daripada Allah, dan aku yakin, dan Nabi beritahu Quran daripada Allah, tapi kamu tak nak percaya. Ya? Bagaimana besok di akhirat? Ya? Macam semalam cerita Abu Lahab dengan seorang kawan dia. Kawan dia mari jumpa Abu Lahab, dia kata, Abu Lahab, Muhammad kata kita ni mati, lepas mati hidup semua di akhirat. Apa dapat kamu? Dia kata betul. Kata Abu Lahab, tak betul. Ya, tak ada. Ya, mati tak hidup dia. Kata kawan dia, kalau hidup macam mana?
Kalau hidup. Kita duk kata tak hidup. Kalau ni hidup macam mana? Kata pula, jangan kata hidup, memang tak hidup. Kata dia, betul lah tak hidup. Kalau hidup. Mampu gitu. Masuk begitulah. Demikian juga kata, kamu kufur kepada Quran, bagaimana kalau sekiranya Allah Ta'ala bangkitkan besok, wa syahida syahidun min bani Israel, kemudian kamu juga jadi saksi Bani Israel. Sebab cerita Quran ni cerita kemudian. Sebelum Nabi Muhammad ada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Israel. Orang Quraisy dia percaya cerita Bani Israel. Dia tahu cerita Bani Israel. Dia kata sebelum Muhammad ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Kata Nabi, demikian Bani Israel alami fa'amana wastakbartum. Mereka beriman. Bani Israel itu bila Allah hantar mula-mula tak percaya, kemudian mereka percaya. Kamu pun percaya cerita-cerita Nabi-Nabi dulu. Wastakbartum. Tapi bila aku bawa ajaran Islam, kamu sombong, kamu takabur, kamu tak nak beriman. Innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Allah tak akan berhidayah kepada kaum yang zalim. Zalim diri sendiri, zalim pada orang lain, ya, termasuk di kalangan manusia. Waqala allazina kafaru allazina amanu. Berkata orang kafir pada orang beriman, "Lau kana khairan ma sabaquna ilai." Ya, kalau sekiranya ya ada kebaikan, ya, tentulah mereka tidak akan mendahului kami dalam perkara ini. Maksudnya, ya, wa islam yahtadu bihi fazaqul hadza ifkun qadim. Dia berhujah dengan Nabi Muhammad SAW, dengan orang Islam. Dia kata, kalau kira ada kebaikan, kami dulu pada kamu ya Muhammad. Kami dulu percaya pada kamu. Ya. Kalau sekiranya betul yang kamu bawa ni betul, kami dah orang pertama dulu. Ya. Allah Rabbi. Ya. Wa Islam dah tadu bihi, ya, dan sekiranya mereka tidak mendapat petunjuk hidayah, ya, fasayaqul, lalu mereka kata apa dia? Haza Quran ni tidak lain kan ifkun qadim, reka-rekaan cerita-cerita lama-lama. Macam kita dulu cerita apa cerita, kita cerita zaman-zaman cerita-cerita dulu, cerita-cerita rakyat. Dia kata cerita Quran ni cerita rakyat, cerita reka-reka orang tu dulu bawa cerita. Padahal dalam Quran tu ada cerita yang dulu, ada cerita yang akan datang. Ya, itu dah Quran, mukjizat Quran. Dia bawa cerita yang akan datang. Wa min qablihi kitab Musa. Kata Imam, bagaimana kamu boleh ingkar sedangkan sebelumnya ada kitab Musa. Ya, kitab Taurat ya Allah turun kepada Musa AS imaman wa rahmah, dan kitab ini sebagai panduan, sebagai ikutan, juga sebagai rahmat. Wa hadza kitabun musaddiqul lisan. Adapun Quran diturunkan oleh Allah Taala kepada Nabi Muhammad dengan dalam bahasa Arab, liyunzirul ladzina zalamu. Tujuannya sebagaimana tujuan kitab Taurat, memberi peringatan kepada kaum yang zalim, kaum yang kafir, yang tak beriman. Wa busyra lil muhsinin, dan berita gembira kepada orang yang melakukan kebaikan. Quran sifat dua. Satu dia beri amaran, satu lagi beri khabar gembira. Ya, orang beriman diberi khabar gembira. Allah ampun dosa kamu, Allah mengangkat darjat kamu, Allah masuk dalam syurga. Orang kafir Allah gambarkan dengan berita-berita azab. Sifat Quran tu dua, peringatan, berita baik dan berita yang menakutkan. Innal ladzina qalu, ada orang beriman, mereka berkata kepada Rabbuna Allah. Hujah macam mana pun dikata kami Tuhan kami Allah. Summastaqamu, lalu istiqamah di atas akidah tersebut. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak akan takut waktu orang lain semua takut. Yang takut tuan-tuan, yang Allah Rabbi, bangun di akhirat macam mana, di dalam kubur macam mana, dihisap macam mana, waktu lalu waktu tiap sirat mana, kita rasa takut semua ni. Takutnya mati, kita masuk kubur besok macam mana dalam kubur, takut. Allah Ta'ala bersebut orang beriman istiqamah di atas akidah dia tidak akan takut waktu orang lain semua takut. Walahum yahzanun, dia tidak akan berduka cita waktu orang lain semua berduka cita. Ulaika ashabul jannah, mereka ni ahli syurga. Mereka ni merupakan ashabul jannah, ahli syurga. Ya, khalidina fiha, dan mereka kekal mendapat rahmat nikmat dalam syurga tersebut. Jazaa'an bima kanu ya'malun, itu semua kata Allah sebagai balasan apa yang mereka lakukan di dunia. Sebab tu kita bila kita berumur sikit ni, kalau kita buat kerja lah, buat kerja amal lah, cuma kita mula fikir apa kita boleh buat yang pahala panjang. Sebab tu dapat ada orang hantar WhatsApp,
dalam guru kita minta sumbangan derma buat masjid, buat surau, ambillah walaupun RM10, RM4, RM5, RM10, RM20 pun kita bagilah. Pasal apa? Dengan umur kita ni nak beramal yang lama-lama ni rasa tak ada dah. Mereka tu lah. Bila kita sedekah buat masjid, orang main minta derma buat bangunan, buat pasti ke, buat apa-apa kebaikan yang pahalanya lama. Walaupun sikit, berilah sedekah. Berilah sedekah. Kita tak tahu ajar kita. Yang ni pahalanya lama. Selagi bangunan tu ada, selagi bangunan tu dapat manfaat. Kalau kita derma orang buat sekolah, bayangkan buat pondok, berapa lama wakaf kita ni panjang pahala dia. Daripada kita hanya duk fikir amalan kita peribadi. Amalan peribadi ni mati kita habis. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan ashabul jannah yang kekal syurga dalam di akhirat besok dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.